satu keunikan Malaysia ialah makanan tradisional kaum di Malaysia. Yang pertamanya ialah makanan tradisional kaum Melayu. Untuk sarapan, makanan utama ialah nasi lemak, kuih muih dan juga seperti makanan yang digoreng. Bagi juadah harian pula, nasi putih yang dimakan dengan sayur-sayuran, lauk pauk, ulam-ulaman dan sambal. Antara juadah utama yang disediakan untuk menyambut perayaan ialah lemang dan juga ketupat. Seterusnya bagi makanan tradisional kaum India. Sarapan pagi dengan menu makanan tradisi India ialah roti canai, thosai, chapati yang dimakan dengan kuah kari, dal dan sambal tumis. Untuk makan tengah hari pula, kaum India memang gemar makan makanan yang pedas berkari dari daging kambing dan ayam. Semasa perayaan pula, tetamu disajikan dengan muruku, candy kelapa, ladu dan macam-macam. Dan akhirnya ialah makanan tradisional bagi kaum Cina. Mereka lebih gemar makan makanan seperti mi daripada pelbagai teknik masakan iaitu mi goreng, mi haila, mi rebus. Mereka tidak makan nasi sebagai makanan utama tetapi memasak bubur nasi yang dimakan bersama lauk pauk dan sayur-sayuran. Yisang ialah campuran sayur-sayuran yang berbagai tekstur dan warna yang membawa maksud kemakmuran kepada mereka. Bandaraya Melaka diisytiharkan oleh UNESCO Tapak Warisan Dunia sebagai bandar pelancongan yang paling bersejarah kerana masih mengekalkan monumen dan artifak sejarah sewaktu zaman penjajahan dahulu. Kelebihan Langkawi sebagai destinasi pelancongan yang menarik adalah kerana wujudnya beberapa pengangkutan yang unik seperti Skycap dan Skybridge serta mempunyai pelbagai variasi makanan yang jarang didapati, juga mempunyai pelbagai aktiviti bebas yang sangat menarik dengan tahap penginapan yang optimum, menjadikannya sebagai tempat yang paling popular di Malaysia. Keadaan fizikal pantai yang bersih serta berwarna biru kehijauan yang menenangkan menjadi faktor utama kedatangan pelancong asing ke dalam Malaysia. Tanah tinggi Kundasang Sabah mempunyai suhu yang sangat sejuk serta padang yang terbuka luas sebagai kawasan peternakan sapi dan kambing yang konon-kononnya seperti New Zealand. Tidak lupa juga kepada tanah tinggi Cameron Highland yang terkenal sebagai perdagangan teh terbesar di Malaysia, juga mempunyai peternakan biri-biri yang diimport terus daripada Eropah. Japan Village ataupun dalam bahasa Melayunya, Kampung Jepun merupakan suatu destinasi peranginan yang bertemakan kehidupan warga Jepun. Pemakaian kimono dan sajian teh ala-ala Jepun membuatkan kita betul-betul berada di negeri Sakura zaman dulu. Koloma Tropicana juga merupakan tempat kunjungan para pelancong asing kerana ianya bertemakan kehidupan di Perancis. Disebabkan oleh pembinaan struktur bangunan yang berseni dan unik serta keindahan di malam hari menjadikannya salah satu tempat yang paling diminati untuk dilawat oleh warga negara Malaysia. Tradisi pelbagai etnik di Malaysia. Etnik sering berbeza dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandangan mengenai kecantikan, orientasi politik, kegiatan ekonomi dan hiburan. Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagai wajar, betul dan lebih utama daripada budaya etnik yang lain. Definisi etnik. Sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam termasuk adat resam, pakaian, makanan, bahasa dan kegiatan ekonomi. Di Malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira-kira 80 kaum etnik. Antara etnik yang boleh kita jumpai di semenanjung Malaysia ialah Minangkabau. Orang Minangkabau merupakan kumpulan etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Kebudayaan mereka adalah bersifat keibuan dengan harta dan tanah yang diwariskan oleh anak perempuan daripada ibu, sementara urusan agama dan politik merupakan urusan kaum lelaki. Orang Melayu di Malaysia banyak yang berasal dari Minangkabau. Kebanyakan mereka tinggal di Negeri Sembilan dan juga Johor. Rumah gadang dalam bahasa Minangkabau, iaitu dalam bahasa Melayu ialah rumah besar, adalah rumah adat Minangkabau. Rumah-rumah ini mempunyai struktur lengkung bumbung yang dramatis dengan multi-tiered upswept gables.
tingkap bidai yang dibina ke dalam dinding dengan ukiran bunga dan banyak cat. Istilah rumah gadang biasanya menunjukkan pada rumah komunal yang lebih besar. Tempat tinggal perpisahan yang kecil mengongsikan banyak elemen-elemen gaya seni binanya. Selain itu, antara makanan tradisi masyarakat Minangkabau ialah seperti keripik sanjing dan dakak-dakak. Antara upacara yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau ialah seperti upacara turun mandi, iaitu tradisi turun mandi merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan sebagai bentuk ucapan syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia. Seterusnya, kita juga dapat menjumpai etnik Baba dan Nyonya di Semenanjung, Malaysia. Baba dan Nyonya adalah segolongan keturunan kaum Cina yang unik kedudukannya di kalangan kaum Cina yang terdapat di negeri-negeri selat Tanah Melayu, iaitu sebahagian daripada Malaysia pada masa kini, khususnya di negeri Melaka. Suku Baba dan Nyonya memperlihatkan campuran budaya Cina dan Melayu yang bersinergi. Antara upacara yang dilakukan oleh etnik Baba dan Nyonya ialah seperti upacara Ciotau yang dimulakan di rumah pengantin perempuan di mana samkai iaitu colok akan dinaikkan menghadap pintu utama ruang tamu. Seterusnya, ibu bapa pengantin akan memasang lilin merah di atas meja yang disediakan. Masakan Baba pula lebih mirip kepada masakan Melayu. Walau bagaimanapun, masakan Baba adalah campuran masakan Cina dan Melayu tetapi masih beridentitikan masakan Baba. Masakan Nyonya lebih dirujuk dengan nama lauk Nyonya iaitu daging dan sayuran. Masakan Nyonya biasanya pedas dan menggunakan banyak cili. Bagi masyarakat Baba, penggunaan cili yang banyak dalam masakan adalah satu identiti yang membezakan di antara masyarakat Baba dan Nyonya. Ini ialah contoh makanan tradisi Baba dan Nyonya iaitu pindang banding, iaitu kuah ikan yang dihidangkan ketika meraihkan Tahun Baru Cina bagi rakyat Baba dan Nyonya di Singapura. Seterusnya ialah Melanau. Melanau adalah salah satu kaum utama di negeri Sarawak. Orang Melanau tergolong dalam ras Austronesia. Baju baldu wanita Melanau menggayakan kain hitam dengan sarung songket Brunei tenunan Sarawak. Bertali pinggang pending besar, disediakan dokor dan perhiasan kepala kapih sanggul. Rumah tinggi Melanau merupakan rumah tradisi masyarakat Melanau dahulu kala. Ketinggian rumah ini adalah lebih kurang 10 meter dan ke atas daripada permukaan tanah. Antara makanan tradisi masyarakat Melanau ialah linut yang dibuat daripada lemantak dan juga air panas. Linut adalah salah satu makanan tradisional masyarakat Melanau. Selain itu, mereka juga memakan umai yang merupakan makanan yang dibuat daripada ikan yang segar tanpa dimasak kerana ianya hanya menggunakan limau sebagai bahan untuk menjadikan ikan tersebut masak. Dan akhir sekali ialah etnik Kadazan Dusun. Kadazan ialah kelompok etnik Bumi Putera bagi negeri Sabah di Malaysia dengan jumlah penetapan penduduk yang terbesar di kawasan pantai barat Sabah. Pakaian istiadat masyarakat Kadazan dari penampang, lelakinya memakai baju gaun, seluar suba, bengkung, tugut dan pakaian kepala yang disebut sigar. Wanita pula memakai baju pendek senuangga, kain labuh tetapi punya selendang batik yang melengkapi dan dilengkapi tali pinggang himpogot. Tarian Sumazau merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazan Dusun yang terkenal di seluruh Malaysia. Tarian ritualnya memenuhi pelbagai fungsi seperti mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi dan juga untuk menolak bala, menyebar semangat dan mengubati penyakit. Selain itu, mereka juga mempunyai minuman tradisi seperti tapai dan lihing yang dihidang kepada tetamu yang hadir ke dalam suatu majlis dan juga hinalva sebagai makanan tradisi yang digemari oleh masyarakat Kadazan Dusun. Terima kasih. Jadi, saya akan meneruskan perbincangan tentang keunikan negara Malaysia. Seperti kita semua tahu, rakyat di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Antara 3 kaum utama di Malaysia ialah kaum Melayu, India dan juga Cina. Antara contoh-contoh yang dapat saya buktikan bahawa
rakyat Malaysia mempunyai sifat perpaduan yang tinggi adalah melalui hidup kejiranan. Sudah tentu dalam sesebuah kejiranan terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu Melayu, India dan Cina. Amatlah popular bagi persatuan perumahan masing-masing untuk mengadakan aktiviti gotong royong di taman perumahan untuk membersihkan kediaman dan halaman masing-masing. Namun, secara tidak sedar, aktiviti ini juga mampu merapatkan lagi hubungan di antara jiran-jiran tanpa mengambil kira perbezaan kaum. Seterusnya, sifat perpaduan rakyat Malaysia yang tinggi dapat dibuktikan melalui aktiviti sukan. Sukan merupakan suatu medium di mana sebenarnya negara kita mampu menyatu padukan rakyat di negara kita yang terdiri daripada berbilang kaum. Hal ini telah pun dibuktikan apabila setiap kali pasukan kebangsaan kita bermain di Stadium Bukit Jalil, rakyat Malaysia yang terdiri daripada Melayu, India dan Cina sanggup turun ke stadium untuk memberikan sokongan. Oleh itu, jelaslah bahawa sebenarnya rakyat Malaysia mempunyai semangat perpaduan yang tinggi untuk menyaksikan dan untuk memberikan sokongan supaya negara Malaysia nampak gah di mata negara lain. Seterusnya ialah rumah terbuka. Rumah terbuka merupakan suatu majlis di mana tuan rumah mengadakan majlis tersebut untuk menyambut ataupun meraihkan sesuatu. Seperti di dalam gambar, dapat kita lihat bahawa tuan rumah yang merupakan kaum Melayu telah pun menjemput tamu iaitu kaum Cina. Kesan daripada tindakan tuan rumah ini adalah hubungannya bersama jirannya akan menjadi bertambah rapat dan akrab, dan seterusnya mereka mampu untuk menolong antara satu sama lain apabila mereka berada dalam kesusahan. Selain itu, sebenarnya kanak-kanak di negara Malaysia ini telah pun didedahkan tentang perpaduan sejak di usia kecil lagi. Sudah menjadi kebiasaan bagi kanak-kanak di negara Malaysia untuk menyaksikan dan membesar dengan animasi kartun Upin dan Ipin. Watak-watak di dalam kartun Upin dan Ipin ini sebenarnya terdiri daripada pelbagai kaum. Oleh itu, mungkin mesej yang mahu disampaikan juga penuh dengan teladan di samping memupuk bahawa pentingnya sifat perpaduan di dalam negara Malaysia. Kesimpulannya, pada pendapat saya, negara Malaysia telah pun mencapai suatu tahap di mana perpaduan itu agak tinggi supaya membolehkan semua kaum di Malaysia hidup aman dan harmoni walaupun terdiri daripada pelbagai kaum. Sekian, terima kasih. Apa itu patriotisme? Semangat patriotisme adalah semangat cinta akan negara. Selain itu, patriotisme adalah satu perkara yang amat penting kepada rakyat setiap negara. Ia bukan sekadar luahan perasaan, tetapi menuntut kepada penghayatan oleh setiap negara. Patriotisme juga bukan sekadar semangat, tetapi ia merupakan sesuatu yang agung melibatkan soal keyakinan, kesetiaan, kewarganegaraan, keberanian, kemerdekaan, jati diri dan kedaulatan. Seterusnya merupakan laungan merdeka buat kali pertama pada 31 Ogos 1957. Merdeka! 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 Semangat patriotisme dalam masyarakat dapat dipupuk melalui mengunjungi tempat yang bersejarah seperti Kota Formosa di Melaka,
Kota Formosa telah dibina oleh Portugis baik sahaja berjaya menawan Melaka pada tahun 1511. Formosa terletak di Bandar Hilir Melaka, bersebelahan replika Istana Kesultanan Melaka dan Gereja St. Paul. Ia merupakan seni bina Eropah tertua yang masih tinggal di Asia. Formosa merupakan kubu yang dibina oleh orang Portugis selepas menakluk Melaka pada 1511. Sebaik sahaja mereka menawan Melaka, Portugis menggunakan buruh paksa untuk membina kubu sementara bagi menangkis serangan orang-orang Melayu. Di samping itu, semangat patriotisme juga dapat dipupuk melalui sambutan Hari Kemerdekaan. Sambutan Hari Kemerdekaan ini bertujuan untuk meraih pencapaian yang telah dicapai oleh negara sejak laungan kemerdekaan menggas Stadium Merdeka pada tahun dahulu. Kehidupan yang dinikmati oleh masyarakat hari ini tidak akan menjadi realiti sekiranya kemerdekaan tidak diperolehi daripada penjajah. Hal ini demikian kerana semasa zaman penjajahan, masyarakat telah dibezakan kedudukan sosioekonomi dan mewujudkan jurang perbezaan antara kaum dan bangsa yang duduk di bawah satu rumpun yang sama. Setelah kemerdekaan dicapai, para pemimpin dan masyarakat tempatan telah berjaya membawa kemajuan dari pelbagai segi, terutamanya perkembangan ekonomi yang menjadikan Malaysia sebagai hub perdagangan utama di rantau Asia. Salah satu keistimewaan Malaysia adalah kesultanan tertua di dunia. Sebagai satu contoh kesultanan tertua di dunia adalah Kerajaan Kesultanan Melaka yang diasaskan oleh seorang putera Sriwijaya yang berbangsa Melayu yang berasal dari Palembang, iaitu Parameswara di antara tahun 1400 hingga 1403. Pada awalnya, Melaka bukanlah sebuah kerajaan Islam. Hal ini berubah apabila Parameswara berkahwin dengan Puteri Pasai. Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka oleh Sultan Muzaffar Shah. Pada tahun 1459, Sultan Muzaffar Shah menaiki takhta. Disebabkan kedudukan Melaka yang strategik, Melaka menjadi sebuah pangkalan luar yang penting bagi kapal-kapal. Bagi mengeraikan hubungan diplomatik dengan Melaka, Maharaja Cina telah menganugerahkan anaknya Puteri Anglipo dengan tujuan untuk dikahwinkan dengan Sultan Mansur Shah. Salah satu kesan kebudayaan yang berpunca daripada peristiwa ini adalah wujudnya kelompok kaum peranakan, iaitu hasil daripada perkahwinan campur antara pendatang Cina dengan penduduk tempatan. Kerana Puteri Anglipo diiringi oleh 500 orang Cina. Semasa pemerintah Sultan Mansur Shah, Empayar Melaka mencapai kemuncak kuasanya yang terdiri daripada semenanjung Malaysia, Singapura dan sebahagian besar Sumatera. Pesaing utama Melaka ialah Siam. Siam pula telah menyerang Melaka sebanyak 3 kali, tetapi kesemua cubaan serangan tersebut telah gagal. Ini contoh gambar konsep tak setia di Kerajaan Melayu Melaka, dan ini kedudukan strategi Melaka untuk perdagangan. Terdapat banyak lagi kesultanan tertua di Malaysia seperti Kesultanan Kedah, Kesultanan Patani dan lain-lain. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengenali sejarah-sejarah negara kita supaya kita dapat menghargai dan mengenali negara kita dengan lebih dalam agar semangat patriotik dan semangat perpaduan kita dapat dikukuhkan.